Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, InsyaAllah pada kuliah maghrib malam ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengiktibaran daripada kisah Nabi Yunus yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada surah As-Saffat, bermula dari ayat 139 sehingga 142. Surah As-Saffat ayat 139 sehingga 142. Surah As-Saffat berada pada juzuk yang ke-23, manakala ayat-ayat yang dimaksudkan itu berada pada halaman 451. Untuk mengambil berkat dan hidayah, Ustaz akan membaca ayat-ayat tersebut dan kita ikuti pula dengan beberapa huraian dan pengajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Yang bermaksud wa inna Yunus laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Yunus termasuk di kalangan mereka yang dilantik menjadi rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika mana Nabi Yunus melarikan diri ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin, kemudian diikuti, ternyata setelah diundi maka ia termasuk di kalangan orang yang dicampakkan ke laut. Falataqamahul hutu wa huwa mulim, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus itu termasuk di kalangan mereka yang melazimi bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan tersebut sehinggalah hari kebangkitan. Begitulah kurang lebih terjemahan surah As-Saffat ayat 139 sehingga 142. Kenapa Ustaz kata lebih kurang terjemahannya? Sebab ambil satu kata kunci, iaitu tidak ada sesiapa pun di atas muka bumi ini, baik dulu, kini dan selama-lamanya, mampu menterjemahkan Al-Quran secara holistik, secara komprehensif, secara menyeluruh. Sebab Al-Quranul Karim kalamullah, konten daripada Allah, susun bahasa daripada Allah, wisdom daripada Allah, falsafah bicara daripada Allah. Dan Allah, semua kita maklum, maha mengetahui, dan ilmu Allah pasti mengatasi ilmu makhluknya. Justru
para ulama alaihimus salatu wassalam, khususnya alim ulama tafsir radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka akan sentiasa tawadhu. Iaitulah mereka kata, nah terjemahannya lebih kurang begini. Mim babil adab, secara halusnya nak beradab dengan Al-Quranul Karim. Tetapi bukanlah bermakna sampai ke peringkat kita tidak faham makna Quran. Itu tentunya bercanggah dengan tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia. Tetapi nak menggambarkan betapa hakikat sebenarnya ilmu manusia adalah sangat terbatas dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kalau tuan-puan terlibat dalam mengkaji Al-Quran, ya kebetulan bidang tafsir Al-Quran ini kebetulan bidang ustaz, maka bolehlah bercakap lebih sikit kat sini. Di sana ada satu kata kunci yang berbunyi kam tarakal awwalil baqi. Betapa banyak ilmu-ilmu Al-Quranul Karim yang digali oleh orang terdahulu, tetapi masih banyak lagi berbaki untuk yang akan datang. Untuk maklumat tuan-puan, ni belum masuk terjemahan ni. Ini muqaddimah. Isyak kena berhenti ya. Ustaz, mungkin tuan-puan maklum, ada sekolah tahfiz. Namanya Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Ringkasnya Matis Madinatul Huffaz di Gombak. Pelajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Alhamdulillah ratusan huffaz telah pun kita keluarkan. Fasa pertama, fasa kedua, dalam pembinaan fasa kedua, insya-Allah akan diambil secara berdengket-dengket. Fasa pertama 180 orang, fasa kedua 420 orang, menggabungkannya ialah hampir 600 orang pelajar yang belajar 8 dalam 1 dalam 8. Hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, subjek agama, kajian Al-Quran, itu ustaz sendiri handle kajian Al-Quran, kajian kitab turas, kajian akhlak, co-curriculum dan juga kepimpinan. Selain daripada itu, Matis Madinatul Huffaz juga menyediakan wadah untuk orang awam menghafaz Al-Quran yang dikenali sebagai Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran, MMQ, Malaysia Menghafaz Al-Quran. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada 4,400 orang yang sedang giat menghafaz Al-Quran, orang awam biasa. Dan tuan-puan jangan fikir orang awam biasa itu bukan calang-calang. Golongan profesional, pensyarah universiti, doktor pakar, lawyer, hakim, kontraktor, engineer, orang pencen, pegawai kerajaan, semua ada. Dalam 440 orang itu mereka dipecahkan 12 orang satu usrah. 12 orang satu usrah. Ratusan grup usrah kita ada menggunakan alumni Matis Madinatul Huffaz, dan semua program ini berjalan secara online. Base-nya apa dia? Base-nya ialah one day menghafaz satu ayat. One day one ayat. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Alhamdulillah maju. Yang sana sebutnya nak kaitkan dengan Al-Quran ni, iaitu sebagai support program pada setiap hari Rabu kita ada seminar Al-Quran. Macam-macam penceramah yang kita jemput yang semuanya berkait dengan Al-Quran. Sekarang ini turn ada seorang pakar Al-Quran, orang Turki, namanya Ustaz Jalil, fasih berbahasa Malaysia. Pada hari setiap hari Rabu, mungkin Rabu depan ataupun Rabu yang berikutnya, beliau akan berkongsi satu mukjizat Al-Quran yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Itulah muwafaqah Al-Quran. Muwafaqah Al-Quran. Ustaz sendiri pun baru saja
mendapat knowledge tersebut daripada pembentangan beliau. Maknanya apa dia? Al-Quranul Karim 30 juzuk tu, bagaimana daripada tim kumpulan Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi Turki, mereka membuat kajian penyusunan Al-Quran itu, Masya Allah, kita akan nampak betapa halus dan seninya Al-Quranul Karim, yang mana kita hanya dapat merasainya bila kita didedahkan rahsia tawafuq Al-Quran. Istilah yang digunakan tawafuq Al-Quran. Ustaz nak syarah lebih-lebih pun rasa tak puas hati nak syarah kalau masih 5 minit, sebab Masya Allah hebat sungguh. Maka Ustaz kata, Ustaz Jalil sila masukkan tajuk ini secara spesifik pada minggu depan ataupun minggu depan yang berikutnya. Jadi tuan-puan yang berminat bolehlah mengikuti seminar Al-Quran pada setiap hari Rabu. Yang nak kaitnya ialah bagaimana yang disebut kam tarakal awalil baqi, betapa banyak ilmu Al-Quran biarpun dan yang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu, namun disambut oleh orang-orang yang kemudian, dan insya-Allah evergreen sampailah pada hari kiamat. Baik, hadirin sekalian, kita masuk dulu kepada ayat pertama, itu ayat 139 surah As-Saffat. Wa inna Yunusa, sesungguhnya Nabi Yunus ini laminal mursalin, termasuk di kalangan mereka yang dilantik menjadi rasul. Ada satu perkataan di sini ialah rasul. Kita ada dua perkataan yang famous. Satu nabi, yang kedua rasul. Maaf, izinkan Ustaz untuk memperbetulkan sedikit konotasi yang salah diberi oleh masyarakat Melayu Islam tentang siapa itu nabi dan siapa itu rasul. Kalau tuan-puan perasan, biasa tak terdengar dengan bicara macam ini. Rasul ialah seorang lelaki yang dilantik oleh Allah menjadi rasul, menerima wahyu oleh Allah dan diturunkan kitab kepadanya, dan ini poin dia, dan wajib berdakwah kepada orang ramai. Adapun nabi juga seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah, tetapi tidak wajib berdakwah kepada orang ramai. Definisi ini ada dalam buku-buku teks anak-anak kita yang belajar di sekolah rendah maupun menengah. Maka maaf cakap, definisi ini ghalat, salah. Tak payah pergi jauh, kita congok-congok dengan akal pun nampak salah kan. Jangan kata nabi dan rasul, hatta katakanlah wa imma ustaz, wa imma tuan puan, okey, hari ini kita belajar, saat ini kita belajar, dapatlah sepatah sedia ilmu, maka wajib ataupun tidak kita menyampaikan mesej ilmu ini kepada orang lain. Paling-paling tidak ialah kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Banyak ayat-ayat yang menyokong tentang wajibnya hal ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kamu wahai umat Muhammad wajib menyampaikan mesej Islam kepada orang yang paling hampir dengan kamu. Nabi pun menyebut baligh anni walau ayah, sampaikan daripada apa yang aku bicarakan ini kepada orang lain biarpun dengan sepatah perkataan. Padahal di saat Nabi menyebut itu, audiensnya bukan Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi pun menjadi tanggungjawab menyampaikannya. Tiba-tiba spesifik kepada Nabi, sudahlah utusan Allah, tiba-tiba tidak wajib menyampaikan risalah Islam, konon-konon nak buat perbandingan dengan Rasul. Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Ar-Rusul wa Rusulat,
menjelaskan bahawa beza di antara Nabi dan Rasul ialah kalau seseorang itu Rasul, contoh Nabi Yunus, bahkan 25 orang itu adalah Rasul dan Nabi. Rasul ialah seorang lelaki, ya, yang dilantik oleh Allah, ya, menjadi Rasul, ya, yang diturunkan kitab pada mereka, ya, dan wajib berdakwah kepada ummah, ya. Adapun Nabi, definisi yang sama, seorang lelaki, ya, yang diutuskan oleh Allah, ya, wajib berdakwah, ya. Cuma Nabi tidak membawa syariat yang baru. Sebaliknya hanya memperkukuhkan syariat yang sedia ada. Saya ambil contoh yang paling popular. Ketika mana zaman Nabi Musa AS, ada seorang Nabi yang namanya Yusha bin Nun, juga seorang Nabi. Tapi peranan Yusha bin Nun bukannya membawa syariat baru, tetapi sebagai pendukung, frontliner kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi Musa, ya, membawa syariat baru dengan kitab yang baru, namanya Taurat. Jadi definisi ini harus clear, ya, beza di antara Nabi dan Rasul. Jadi kira-kiranya ialah Yunus ini termasuk di kalangan seorang Rasul. Baik. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dan ingatlah ketika mana bergegas Nabi Yunus melarikan diri daripada kaumnya menuju ke kapal yang besar di tengah-tengah lautan. Hadirin sekalian, latar belakang kepada maksud ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Yunus alaihissalam dalam beberapa keadaan yang kecil agak sedikit kecewa apabila majoriti di kalangan umatnya menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Naluri insaniyatul insan, the humanity values, ialah tak larat nak bertahan juga, ya. Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh, 950 tahun berdakwah, yang terima hanyalah 70 orang, satu cawangan pun tak mampu tubuh. Maka ada seketikanya Nabi Nuh alaihissalam juga kecewa dengan respon daripada umatnya yang menolak dakwah. Bahkan maaf cakap, tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan bertemu dengan 2-3 tempat ayat yang hampir sama nada sebutannya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Fala'allaka bakhi'an, Allah beritahu, hai Muhammad, aku tahu isi hati kamu. Apa dia? Isi hati kamu ialah kamu ini hampir-hampir nak bunuh diri gara-gara umat kamu di luar sana tidak menerima dakwah yang kamu bawa. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali berfikir, baik matilah pada hidup, baik aku bunuh dirilah. Sebab apa? Melihat kepada umat di luar sana makin didakwah, makin lari, makin didakwah, makin lari. Walau bagaimanapun, setelah turunnya haram membunuh diri, maka Rasulullah SAW tidak ada lagi cita-cita tersebut. Pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah di sana
kamu pernah berhadapan dengan satu situasi yang lebih cemas daripada suasana perang Uhud. Perang Uhud semua kita maklum berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Pusingan pertama orang Islam menang bergaya, berlaku sedikit mistake, berebut harta. Akhir sekali Abu Sufyan yang belum Islam pada masa itu hand over Jabal Rumah dan melawan orang Islam. Nabi pada masa diserang secara gerila, dikepung sampai ke pekat tersiat kulit Nabi, patah gigi Nabi, dan war peperangan sangat sedang dahsyat berlaku pada masa itu, mengatakan Muhammad telah pun terbunuh, Muhammad telah pun terbunuh, ini kemenangan besar di pihak kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Down orang Islam seketika, sehinggalah keadaan itu dinormaliskan bahawa semuanya adalah satu diayah. Jadi sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami semua lihat dengan mata kepala sendiri betapa getirnya suasana perang Uhud. Soalnya, ada lagi tak suasana lain yang lebih getir? Nabi kata ada. Yang aku nak sebut ni jauh lebih getir daripada aku diserang pada perang Uhud. Semua sahabat-sahabat tercengang. Di mana ya Rasulullah? Maka Nabi pun menceritakanlah pengalaman Nabi ketika berada di Mekah. Mekah, Madinah. Baik, ketika di Mekah selama 13 tahun ini, itu Nabi ambil peluang berdakwah kepada orang-orang Arab yang datang ke Mekah menunaikan ibadat haji. Ibadat haji pada masa itu dibuat secara jahiliah. Namun Nabi pergi, masuk satu khemah demi satu khemah, satu khemah demi satu khemah, menyampaikan risalah Islam. Sehinggalah Nabi pergi ke satu khemah namanya Ibnu Abdi Al-Lail. Khemah Ibnu Abdi Al-Lail. Masuk, sampaikan Islam. Tiba-tiba bagaimana keluarga Ibnu Abdi Al-Lail ini menolak dakwah Nabi mentah-mentah, maki hamu Nabi habis-habisan, apalagi marah kepada Nabi. Ini bukan sepada tarik tauliah ni. Macam mana nak tanggungjawab dunia akhirat, silalah. Di dunia you can do that, tapi akhirat ingat, semua kita akan mati dan semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita buat. Ingat sikit ya, biar sedar. Kita di mana tadi? Jadi dia marah kepada Nabi, dia tengking Nabi, dia keluarkan kata-kata kesat kepada Nabi, dan akhirnya bangun semua keluarga Ibnu Abdi Al-Lail, halau Nabi daripada khemah. Nabi kata apa? Aku keluar daripada khemah, aku berjalan, walam artafiq illa wa ana biqanis sa'alib. Aku berjalan dalam keadaan terhoyong-hayang, 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 macam orang mabuk tak ketahuan, kebingungan. Walam artafiq illa wa ana biqanis sa'alib. Aku tak sedar diri sehinggalah aku ni sampai ke satu tempat lembah namanya Qarnus Sa'alib. Jauh tu, daripada Mina ke Qarnus Sa'alib hampir 10 km. Pada masa itu datang malaikat sapakan aku. Cukuplah wahai Muhammad, tugas kamu menyampaikan, bukan tugas kamu memberikan hidayah. Bawa lega. Kata Nabi, saat itu jauh lebih duka, jauh lebih pilu, terhiris rasanya banding dengan sakit fizik yang aku alami pada perang Uhud. Maknanya apa dia? Nak bagi tahu, ya, naluri kemanusiaan ada sekali-sekala bila teruk dihentam sedemikian rupa, maka kalau bahasa kita guna bad mood seketika. Termasuklah Nabi Yunus AS. Okey, berdakwah siang, malam, pagi, petang, tapi tolak. Akhir sekali Nabi Yunus kata, okey, kalau macam tu aku nak larikan diri.
beruzlah. Ke mana? Tengok ada kapal besar di tengah-tengah lautan. Nabi Yunus naik kapal kecil nak pergi ke sana uzlah. Okey, ringkaskan cerita, Nabi Yunus naik atas kapal tersebut. Takdir Allah Azza wa Jalla, seelok Nabi Yunus naik atas kapal besar itu, tiba-tiba kapal itu mulai karam. Idh abaqa ila fulkil mashhun. Kapal itu kira-kiranya diberitahu oleh kapten kapal, okey, kapal ini akan karam, tenggelam, puncanya lebih muatan. Maka nak tak nak, mesti ada seseorang yang kita akan korbankan keluar, campak ke lautan. Siapa nak? Akhir sekali open table, mengundi. Maka fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama, maka mulalah mengundi. Sahama ni ialah saham lah. Okey. Sahama ni begini. Okey, tulis nama, gulung, masuk dalam kotak, goncang, kemudian keluar, tarik, ambil nama tersebut. Lucky draw. Lebih kurang tu lah ya. Nah, maknanya lebih kurang apa yang ada sekarang lah. Jadi termasuklah Nabi Yunus alaihissalam pun sama. Nabi Yunus pun tulis Yunus bin Matta, kemudian gulung, masuk dalam kotak, kapten pun goncang, kemudian tarik, buka, Yunus bin Matta. Semua orang kapal tu kenal itu Nabi Yunus. Tak tergamak setengah di kalangan mereka nak tolak Nabi Yunus ke lautan. Akhir sekali macam mana? Kira cuk lah, tak jadi. Buat pusingan kali kedua. Tulis semula nama masing-masing, Yunus bin Matta, kemudian masuk dalam kotak, goncang, angkat, yang sama. 3 kali yang sama. Akhir sekali Nabi Yunus kata, tak, ini message daripada Allah Azza wa Jalla, kok mana sekalipun aku yang kena. Maka pada masa itu Nabi Yunus merelakan diri untuk dicampak ke dalam lautan. Baik, bila campak, falataqamahul hutu wa huwa mulim. Campak masuk dalam laut, terus ditelan oleh al-hut. Al-hut ini ialah ikan besar. Lisanul Arab Ibn Manzur menghuraikan maksud al-hut, ikan besar. Tuan-puan nak kata ikan jaws ke, ikan paus ke, ikan duyung ke, tak kisahlah, pokoknya ikan yang besar. Al-hus wa huwa mulim. Pada masa itu, bagaimana position Nabi Yunus dalam keadaan mulim. Mulim ni maksudnya sangat luas. Sedih ada, takut ada, bimbang ada, gemuruh ada, dalam keadaan pucat kesi pun ada, letih pun ada, meroyan pun ada. Semua itu mulim, tak tentu arah. Kenapa? Banyak sebab. Pertama sekali, Nabi Yunus alaihissalam pantas membuat conclusion, ini merupakan signal amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya aku, whatever is happen, jangan mudah kecewa dalam berdakwah. Lagi duduk dalam perut ikan ni, hadirin sekalian, bukan selesa. Dalam perut ikan gelap yang bertindan, gelap dibawa oleh ikan al-hut ke dasar lautan. Gelap, peristiwa itu berlaku pada waktu malam. Gelap yang ketiga berada di dalam perut ikan. Ini yang dikatakan gelap, di atasnya gelap, di atasnya gelap. Lagi, dalam perut ikan penuh dengan air, penuh dengan darah, penuh dengan lendir.
penuh dengan busuknya, dengan sempitnya. Bahasa mudahnya ialah bagaimana Nabi Yunus lockdown, di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala, terperangkap dalam al-hus, dalam ikan besar tersebut. Falaula annahu kana minal musabbihin, Allah sebut lagi, kalaulah tidak kerana Nabi Yunus ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus akan membungkam, kekal di dalam ikan al-hut itu sampai hari kiamat. Maka makna di sebaliknya ialah, oleh kerana Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan tasbih itulah menyebabkan hujungnya di akhir cerita bagaimana al-hus memuntahkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus akhir terpelanting berada di tepi pantai. Pantai mana? Ketika Ustaz pergi ke Palestin, selain daripada pergi ke Baitul Maqdis, kita dibawa masuk sampai ke Tel Aviv, bandar yang diiktiraf sebagai bandaraya Zionis. Bukan hak mereka pun, mereka rampas siang hari daripada orang Islam. Baik, tak jauh dengan Tel Aviv itu ada satu pesisiran pantai yang kalau kita perhatikan, khusus kepada kawasan tersebut lain daripada yang lain. Cantik sekali mereka wujudkan environment, orang pun ramai. Kemudian pesisiran pantai itu memang nampak lain daripada yang lain, dengan hiasannya, dengan cara jaganya, sehinggalah diberitahu kepada kita, menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, di tepi pantai inilah Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan al-hut, tersadai kat situ. Betul ke salah? Ahli jemaah Masjid Damansara lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Ya? Nama pantai apa? Bukan Port Dickson lah jelasnya. Kita hampir-hampir terperangkap tau. Masa kat sana, Ustaz bawa satu rombongan, turun saja, yalah, bawa 2-3 orang perempuan, ni sibuk nak bergambar je kan. Terus naik tempat bergambar, ambil gambar tontang. Ustaz sampai lewat, tengok, ish, lain macam ni background tempat bergambar yang cantik ni. Rupa-rupanya dia adalah background ukiran-ukiran macam pelangi tu, lambang kepada kegiatan gay dan lesbian. Sebiji. Ustaz kata delete semua. Kalau tidak makan tak habislah kita balik ke Malaysia ni. Saya gambar backgroundnya adalah macam, ya kalau tuan-tuan tengok kepada kelab gay, macam mana dia ada syiar tersendiri, itulah dia gambarannya. Itu kena berhati-hati. Mereka nak manipulate saja keadaan yang ada. Jadi hadirin sekalian, tak kisahlah kok betul ke tak menambahkan iman kita, kok tak betul ke tak mengurangkan iman kita, yang paling penting apa pengajarannya. Hadirin sekalian, supaya kita tidak hanyut dengan cerita Nabi Yunus, dan memang Al-Quran tidak mahu kita hanyut dengan cerita itu, sebab cerita dalam Al-Quran sangat ringkas. Yang panjangnya ialah durusun wa ibar, pengajaran. Apa dia? Tadi Ustaz tersebut perkataan lockdown, terkucil, terbelenggu dan terperangkap. Dan lockdown ini tidak hanya terbatas pada lockdown gara-gara COVID-19. Dalam apa jua bentuk lockdown yang kita hadapi, maybe sama ada kita lockdown kerana kemiskinan, terbelenggu di kemiskinan lockdownnya, lockdown terbelenggu kerana masalah rumah tangga,
Lockdown terbelenggu kerana masalah kesihatan, sakit memanjang. Lockdown kerana bisnes, buat bisnes tak jalan, bisnes kedua tak jalan, bisnes ketiga tak jalan. Maka kita kata terperangkap lockdown dengan bisnes yang tak menjadi. Jadi apa jua bentuk lockdown, permasalahan yang kita terikat dengannya, yang kita tak mampu nak mengah, dan kita stres, depress, tension, meroyang, semua ada, maka penyelesaian secara spiritual solution untuk mengatasi masalah lockdown dalam kehidupan ada dijawab dan ada solusinya dalam ayat yang kita sedang baca ini, dalam cerita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tuan-puan rujuk balik, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus ini sentiasalah bertasbih kepada Allah, maka pasti Nabi Yunus akan kekal lockdown dalam ikan hut sampai hari kiamat dalam masalah itu. Tetapi Nabi Yunus menyelesaikan masalah lockdown dalam bentuk bertasbih. Macam mana tasbih Nabi Yunus? Pada surah As-Saffat tak disebut, tapi disebut pada surah Al-Anbiya ayat 78. Di pertengahan ayat yang panjang, zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sesebenarnya disembah malaikat engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang berbuat zalim pada diri sendiri dan aku mesti bertaubat. Dalam menghuraikan ayat ini ada dua lapis huraian. Satu, setengah ulama hanya kut ayat ini semata-mata. Okey, sesiapa di kalangan kamu yang ada masalah dalam hidup, lockdown tadi, masalah ekonomi ke, masalah rumah tangga ke, masalah kesihatan ke, maka perbanyaklah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teruskan berzikir dengan zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka insya-Allah di hujung terowong ada cahaya. Mengambil inspirasi daripada kisah Nabi Yunus. Baik, ini satu terjemahan. Betul ke salah? Betul, tidak ada masalah. Tetapi di sana ada terjemahan yang more deep, yang lebih dalam dan lebih menepati dengan cita rasa wisdom Al-Quran, iaitu ia bukan sebatas baca semata-mata. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau sekadar baca semata-mata baca tak kuat. Tetapi ia hendaklah pergi ke satu step yang lain, iaitulah menghayati kepada zikir tersebut. Azan. Ya. Suspend. Ya, 2 minit lagi. Menghayatinya bagaimana? Iaitu bila kita mengkaji zikir tadi, sebagai conclusionnya, zikir tersebut kalau saya ringkaskan bentuk rumus, dia mengandungi kehebatan 3T. Ia mengandungi kehebatan 3T. Dengan arti kata lain, hadirin, insya-Allah sesiapa yang hidupnya ada masalah, quote and quote namanya lockdown tadi, kalau Nabi Yunus lockdown dalam ikan paus, kita ni pun wa imma covid ke, wa imma lockdown masalah rezeki ke, masalah kesihatan ke, masalah rumah tangga ke, masalah bisnes ke, maka
penyelesaian secara spiritual solution ialah dengan kita memupuk penghayatan 3T, mengambil inspirasi daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik hadirin sekalian. Nah, T yang pertama apa dia? T yang pertama ini ada pada rangkap la ilaha illa anta. T yang kedua ada pada rangkap subhanak. T yang ketiga ada pada rangkap inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini pembayang dah diberi, bukan baik lagi penceramah ni. Okey, T yang pertama apa dia tuan-puan? Yes? Tabligh. Tauhid. Masya-Allah. Tu bawa azan. Azan kena berhenti terus eh? Oh, masya-Allah. Sekian wabillahi taufik. 10 minit. Azan dulu silakan. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. InsyaAllah sambung lebih bukan 2-3 minit saja lagi. Baik, la ilaha illa anta. Nah, ada jawapan tadi, iaitu T yang pertama tauhid. Next, subhanak. T yang kedua apa dia tu? Tasbih. Betul. Inni kuntu minaz zalimin. T yang ketiga taubat. Maknanya apa dia? Nabi Yunus alaihi salam sepanjang berada dalam ikan al-hut, Nabi Yunus membuat postmortem pada dirinya yang agak sedikit ralat dengan kaumnya sendiri,
yang akhirnya Nabi Yunus membuat react. Pertama, dia mengukuhkan tauhid kepada Allah. Kedua, dia mengukuhkan tasbih kepada Allah. Ketiga, dia mengukuhkan taubat kepada Allah. Maknanya bukan sekadar baca dan baca dan baca tanpa penghayatan. Baik, timbul soalan. Ustaz, kenapa butir ini, asas ini yang menjadi target kepada Nabi Yunus? Maknanya dalam banyak-banyak button, kenapa Nabi Yunus press button ini? Padahal banyak lagi yang Nabi Yunus boleh highlightkan. Kuk baca Quran ke, kuk bertahlil ke, kuk ucap Allahu Akbar ke, kuk niat nak bersedekah selepas kata berjaya keluar daripada ikan hud ke? Tak. Tapi Nabi Yunus fokus kepada tiga perkara ini. Tauhid, pengukuhan tauhid. Kedua, pengukuhan kepada tasbih. Kalau Ustaz nak beri jawapan secara halus, tuan-tuan fikirkan kenapa ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit oleh Allah dalam pisau Isra dan Mi'raj pun sama, tasbih. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhanallah, tasbih. Yang ini pun subhanak inni kuntu minaz zalimin, tidak pada zikir yang lain. Dan ketiga ialah kenapa Nabi Yunus alaihissalam betul-betul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga perkara ini, Masya Allah, kalau kita kopak perbincangannya secara detail, baru kita rasa puas hati. Dan insya Allah barulah tuan-tuan rasa, Ustaz berbaloi sungguhlah. Kalau kita buat ketiga-tiga ini, biiznillah tidak ada sebab dia akan betul-betul boleh menyelesaikan lockdown yang dihadapi oleh Nabi Yunus, dan insya-Allah untuk kita juga. Ini merupakan mukjizat dan keyakinan kita dengan Al-Quran. Selain daripada hal-hal teknikal yang kena settle lah. Tetapi saya sebut secara spiritual solution, ini gambaran dia. Maka izinkan Ustaz untuk membuat syarahan atas ketiga-tiga ini. T pertama, tauhid, la ilaha illa anta. T yang kedua, tasbih, subhanak. T yang ketiga, taubat, inni kuntu minaz zalimin. Bila Ustaz akan buat syarahan? Pada tahun depan. Oleh kerana masa tak mengizinkan, insya-Allah ada masa Haji Fadil, bolehlah kita detail out atas apa yang tertangguh pada hari ini. Sekian, Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.